Setelah Imam Al-Mahdi mengumpulkan kekuatannya, ia terus memulakan operasinya dengan menyerang As-Sufyani yang zalim itu. Maka siapa ini Sufyani Az-Zalim ni? Dia yang zalim ni, dia yang sebelum Mahdi yang mencetuskan perang dunia. Dia yang apa sebelum Mahdi datang, yang mengakibatkan Mahdi keluar tu, yang sampai kecoh semua tu, sampai Mekah, Madinah pun orang tumpah darah, sampai umat Islam teranyanya, sampai banyak orang mati, sampai sana mati, sampai sini mati, sampai sana ditipu, sini ditipu. Semua tu dia yang mastermind behind all that. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa pada pagi ini. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Semoga Allah Ta'ala pandang pada kita senantiasa. Semoga Allah Ta'ala meredai kita. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita dalam ketaatan kepadanya. Semoga pada saki-baki usia kita ini dapat kita mengelak daripada segala perkara-perkara dosa yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dapat kita istiqamah takwa kepada Allah Ta'ala sampai detik penghabisan kita mati. Kita menghadap Allah Ta'ala, Allah karuniakan kepada kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Syukur kita kepada Allah Ta'ala, sambung baca kitab kita. Kiamat sudah hampir dekat. Sampai pada muka surat 23. Pertempuran antara tentera Imam Mahdi dengan tentera Sufyani. Ini adalah sekuen-sekuen bagaimana kita tengok nanti Imam Mahdi apabila dah keluar. Ketika zaman ini, kalau apabila kita sebut Imam Mahdi dah keluar, nanti tuan-tuan sekalian, pasti dia akan pasti ada. Dan berpihak kepadanya itulah mukmin. Tak berpihak kepadanya itulah orang-orang yang kufar. Na'udzubillah, berlindung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana beliau adalah khalifah ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala hantar. Wakil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengikut kepadanya bermakna tidak bersama di pihak mukmin. Tidak bersama dengannya adalah seperti tidak bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kerana beliau adalah khalifah yang sah yang dilantik oleh Allah Ta'ala sendiri. Dengan hadis-hadis daripada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disepakati oleh alim-alim ulama Islam yang sebenarnya. Maka kalau menolak akan Imam Mahdi ini pada waktu itu, menolak tak nak ikut bawah dia bermakna menentang Islam. Menentang Islam bermakna keluar daripada Islam. Ya. Na'udzubillah min zalik ya. Dan awal mula nak bersama dengan dia ialah apa? Hatinya kita kena bersama dengan dia. Cocok hatinya dengan dia. Ikhlasnya, zuhudnya, sabarnya, takwanya, redanya, tawakalnya. InsyaAllah kalau dah hatinya bersama, nanti jiwanya bersama, nanti sanggup sehati sejiwa dengan Imam Al-Mahdi. Maka kita sudah bincang tentang Imam Mahdi keluar daripada tenteranya tu, siapa tenteranya itu. Tenteranya orangnya pakaiannya bajunya putih, songkoknya selalu hitam. Kita kalau tengok ini kita haraplah ya, dan orang daripada tentera timur, daripada daerah timur. Alhamdulillah nampaknya macam banyak ciri-cirinya kita ya. Kalau memang kita lah ya kaum Bani Jawi ni jadi tentera Mahdi, ya ataupun tidak bersiap kena. Taruhlah kita ni di barat dan Nabi mengatakan Mahdi itu adalah dari timur. Kita kena cari yang nama timur dan kita kena jaga yang apa, kita kena cari yang jaga yang nama akan jadi pegawai-pegawai dan tentera-tentera Imam Al-Mahdi. Kalau kita orang barat dan Nabi mengatakan Mahdi dari timur sekalipun, kita kena jaga. Dan kalau perlu kita kena ke timur untuk join dengan mereka. Apatah lagi memang kita ni timur. Dan apalagi ciri-cirinya banyak disebut oleh Mahdi adalah macam kita. Tak boleh tidak. Kita kena junjung, kena jaga, kena siap-siap ya. Siap-siap dengan apanya? Keimanannya, ketakwaannya, kezuhudannya, keikhlasannya. Jadi kalau betul-betul lah kita rupanya yang dipilih oleh Allah Ta'ala, kita dah bersedia secara kerohanian. Amal fizikal itu kuasa Allah Ta'ala punya maha kuasa nak memperkasakan akan tentera imamnya ini ya. Kemudian Imam Mahdi sudah bangkit, dia sudah keluar daripada Mekah menuju ke Madinah Al-Munawwarah, dia memperkuatkan pertahanannya di kota Palestin. Jadi awal mula yang diambil adalah Mekah ya. Mekah kita sebut nanti Palestin Mekah dulu.
Mekah sekarang tengah tak senonoh. Mekah dengan ditadbir oleh orang-orang fahaman yang tak bukan ahli sunnah wal jamaah. Mekah Masjidil Haram mereka dia buat dengan macam-macam punya kecah, macam-macam punya kerena. Mekah sekitarannya itu di Jeddah dah mula ada kelab malam. Allah. Di Batu Pahat pun tidak ada yang macam gitu. Ha? Di Riyadh apatah lagi. Semuanya tu. Mereka tu dendam dalam kalbu mereka. Memang orang-orang kalau fahamannya akidahnya tak betul, ibadatnya pun tak betul. Ibadatnya tak betul, akhlaknya lagi jauh tak betul. Tapi kerana mereka nak menunjukkan seolah-olah mereka tu agama Islam yang betul, mentadbir Mekah Madinah dengan sebaiknya, maka mereka pura-pura selama ini menunjukkan kebaikan. Sekarang sudah zahir macam mana tingkah laku dan akhlak mereka. Jadi awal mula akan dibersihkan Imam Mahdi ialah Mekah. Nombor satu daripada akidah yang salah. Akidah yang salah, kemudian syariat dibetulkan, kemudian akhlak dikemaskan. Berangkat ke Madinah Al-Munawwarah sekaligus sampai ke Palestin, pertempuran antara tentera Imam Al-Mahdi dengan tentera As-Sufyani. Sufyani siapa namanya? Nama dia Sufyan ke? Ataupun nama grup dia Sufyan ke? Pada hari itu baru ada satu orang gelarkan dia Sufyan ke? Wallahualam. Pokoknya Nabi sudah sebutkan dan nanti akan zahir. Betul lah, itulah yang namanya Sufyan. Itulah namanya Sufyani. Jadi sekarang orang kalau ada anak nama Sufyan jangan tukar. Sebab yang sekarang diambil daripada Abu Sufyan. Sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita jangan tukar. Imam Sufyan Al-Thawri semuanya itu, ya. Jadi ini adalah Sufyani yang lain. Siapa orangnya, bagaimana tenteranya, nanti akan zahir ya. Setelah Imam Al-Mahdi mengumpulkan kekuatannya, ia terus memulakan operasinya dengan menyerang As-Sufyani yang zalim itu. Maka siapa ini Sufyani Al-Zalim ni? Dia yang zalim ni, dia yang sebelum Mahdi yang mencetuskan perang dunia. Dia yang sebelum Mahdi datang, yang mengakibatkan Mahdi keluar tu, yang sampai kecoh semua tu, sampai Mekah, Madinah pun orang tumpah darah, sampai umat Islam teranyanya, sampai banyak orang mati, sampai sana mati, sampai sini mati, sampai sana ditipu, sini ditipu. Semua tu, dia yang mastermind behind all that. Dia yang jadi dalangnya di belakangnya itu. Yang membuat antara negara Islam dengan negara Islam gaduh, yang mencocok antara satu pemimpin Islam jatuh ke pemimpin Islam yang lain, yang mencocok antara rakyat bencikan kepada kerajaannya, yang mencocok agar rakyat kepada kerajaan pemerintahnya, menzalimi akan rakyatnya, kocar kacir dalam dunia Islam, dia jadi mastermind belakangnya. Yang zalimnya sekali. Ya. Jangan tengok apa pula Mahdi datang terus serang orang, Mahdi berkeserang dia sebelum Mahdi keluar dah macam-macam porak-peranda dan kocar-kacirkan dunia umat Islam. Kehidupan umat Islam, ibadatnya umat Islam, ukhuwahnya umat Islam, silaturahminya umat Islam, penjalinannya umat Islam, tapi dia tak akan dapat kerana apa? Allah punya rahmat mencurah. Ukhuwah banyak, alim-alim ulama banyak, subhanallah. Mereka punya plan, dijalankan, dapat, tapi tak secara menyeluruh dan tidak meresap sampai ke dalam-dalamnya. Alhamdulillah, berkat masih ada orang-orang salih, orang-orang wali-wali Allah Ta'ala ini, tertangkislah akan pahaman-pahaman mereka itu. Ya, baik. Dan dia pegawai besar Dajjal. Nanti apabila dia kalah dengan Imam Mahdi, dia kumpulkan kekuatan, betul-betul dia mohon, Allah Ta'ala lepaskan Dajjal bagi pihak mereka. Bagaimana Allah Ta'ala keluarkan Imam Mahdi dari pihak kita, Allah turunkan Nabi Isa dari pihak kita, begitulah Allah Ta'ala turunkan Dajjal dari pihak mereka. Ya, dia mastermind-nya. Yang kalau nak sampai sihirkan orang apa semua tu, meracunkan orang semua tu, umpamanya, semua tu adalah daripada dia mastermind-nya. Dah ada orangnya sekarang. Dah ada ketuanya sekarang itu. Ya, siapa orangnya, bagaimana, dah dalam pengetahuan Allah Ta'ala pun. Dan tempat neraka yang lobok yang kat mana pun dah di standbykan Allah Ta'ala untuknya. Sokong dia. Kau akan sama-sama neraka sebelah-sebelah dia nanti, na'udzubillah min zalik, ya. Buka mata nak sokong siapa tuan-tuan sekalian, ya. Maka akan terjadilah satu pertempuran yang sengit antara pemimpin Imam Mahdi dengan tentera pimpinan As-Sufyani di satu lembah yang berhampiran dengan Baitul Maqdis, di mana pertempuran ini berakhir dengan kekalahan di pihak tentera As-Sufyani. Dan akhirnya As-Sufyani sendiri dapat ditangkap dan dibunuh dekat dengan gereja Thur Zaita, dekat dengan Masjid Al-Aqsa. Maka dengan itu Imam Mahdi telah menguasai kebanyakan negara Asia Barat. Dia sudah dapat banyak negara dari sana. Tapi negara kita macam mana, ya? Allahu alam, kita tak tahu. Tunggu saja itu tunggu saja waktu itu macam mana. Dia ada negara yang terus orang itu bersama dengan Mahdi, yang ada walaupun dia tidak
belum lagi didatangi oleh Mahdi sebagai itu, tapi daulat Mahdi sudah naik di negeri itu. Umatnya sudah sokong, sudah baiat Mahdi di luar kota Palestin, di luar kota Mekah dan Madinah. Bahkan mereka yang terus sekali hantar supply tentera untuk bantu akan Imam Al-Mahdi. Ya. Harap kita begitu keadaan kita nanti.